Assalamualaikum semua. Okey, bagi sahabat-sahabat page Umi4, okey, sekarang ni kami Mawar dan Bunga akan live bersama Umi4 kita, iaitu tunjak utama bagi page Umi4 ni lah. Okey. Yang mana baru masuk tu boleh share live ni. Okey, kita panggil lagi lebih ramai lagi sebab malam ni kami akan mengupas sikit, kami akan berkongsi beberapa soalan dan penerangan untuk ilmu lah bagi untuk semua malam ni. Okey, insyaAllah. Jadi share kepada lebih ramai lagi kawan-kawan supaya lebih ramai lagi kita bersama-sama berkongsi ilmu pada malam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umi4. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, selalu tengok Umi4 live di page Umi4 ni. Alhamdulillah ramai juga sambutan. Okey, malam ni Mawar dan Bunga telah mengupas beberapa soalan yang kadang-kadang soalan ni selalulah ditanya ataupun bermain-main di fikiran orang ramai. Okey, jadi Mawar mulakan soalan. Okay, yang pertama, soalan yang kami pilih ni adalah soalan secara rawak. Jadi kalau ada sesiapa yang ingin mengajukan soalan boleh bertanya di komen. Okey, insyaAllah. Soalan yang pertama. Baik, ya Mawar. Okay, macam manakah cara kita untuk memperbaiki solat kita? Sebab solat ni adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau solat kita pun masih lagi tidak kita betulkan, macam manalah kehidupan kita. Jadi macam manakah cara kita tu untuk memperbaiki solat kita? Baik, terima kasih Mawar. Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bersama-sama Mawar dan Bunga hari ni satu semangat untuk anak-anak muda. Mudah-mudahan Umi4 doakan Mawar dan Bunga dan anak-anak muda yang lain menjadi tonggak di hadapan nanti, menjadi insan yang solehah, soleh dan saleh insya-Allah. Okey, Umi terus jawab apa yang okey, solat ni adalah tiang agama. Tiang agama. Jadi bila dikatakan tiang tu, kalau rumah kalau tak ada tiang, kokoh rumah kan. Jadi solat adalah tiang. Jadi kita tak boleh main lah solat ni. Maksudnya kena lakukan yang terbaik insya-Allah Tapi kena faham macam mana Jadi kita kena tahu yang mana dalam solat kita ada rukun, ada sunat kan, yang mana sunat yang mana sunat yang abad yang diberarti. So kita kena faham hukum-hukum dalam solat tu. Dan lagi satu before nasihatkan, so kita cuba faham. Kita cuba faham dalam terutamanya surah Al-Fatihah. Jadi bila kita baca surah Al-Fatihah ni kita faham makna baru kita datang ke khusyukan dalam solat kita. Secara tak sedarnya maksudnya secara khususnya maksudnya kita dapat memperbaiki solat kita. InsyaAllah berbaiki solat kita. Baca Fatihah tu. Mawar dan Bunga macam mana? InsyaAllah baca faham surah Al-Fatihah tu, hafal makna dia. Bila kita faham barulah kita baca dengan khusyuk. Tak ada kita seperti macam orang kata macam orang kakak tua tu kan, dia bercakap tapi dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia tak faham. Jadi bila kita baca dengan faham, insya-Allah dalam keadaan kita tahu yang tadi Umi4 dah bagi tahu, kita tahu yang mana rukun solat ada berapa, sunat dia yang mana kan. Jadi kalau Umi nak terang kat sini tentulah panjang kan. Sebab solat kita sekejap je kan Mawar, Bunga. Okey, apa soalan seterusnya? Okey, soalan yang seterusnya, soalan ni paling glamour lah bagi dalam kalangan para wanita. Okey, soalannya berbunyi, apakah perkara yang boleh wanita-wanita lakukan ketika tidak boleh solat? Ketika datang bulan. Okey, ABC apa tu katanya kan. Okey, apa yang selalu yang kita boleh buat. Jadi ibadat ni bukan hanya ketika kita boleh solat je. Ibadat ni dalam seluruh kehidupan kita Jadi
terutamanya kita sebab kalau kita dalam ketika dalam tidak boleh solat ni, kita tak boleh semayang kan, kita banyak macam keadaan kita jadi kerusingan juga kadang-kadang kan. So kita tak boleh, kita biasa berzikir kan, tapi sebenarnya tidak dilarang berzikir. Cuma kita kena niat lah, kita niat berzikir, kita boleh baca tasbih. Jadi kalau Umi pun nasihatkan lah, kalau kata masuk waktu zuhur, biasanya kita solat zuhur kan kalau biasa, tapi bila datang keuzuran kita tak boleh solat. Tapi apa salahnya kita duduk sebentar, kita ambil masa tu kita berzikir, pegang tasbih, kita baca subhanallah kan. Di mana kata subhanallah tu dia punya Nabi kata ringan di mulut tapi berat di timbangan. Jadi kita hari ni kita jangan buang masa, jangan rasa ingat rasa masa kita tu panjang lagi ya, mawar bunga, sebab kita ni tak tentu kehidupan ni kita. Ada yang orang 2 bulan dah diambil Allah Ta'ala, kadang-kadang ada yang 5 tahun pun dah dipanggil, apatah lagi kita dah ni semua tu masa tidak menentu, dan penting ialah kita bersedia setiap masa. Jadi kita rebut masa yang Allah bagi, peluang yang Allah bagi ke masa kita ni, guna sebaik mungkin. Tak kira lah walaupun harta kita tak boleh solat, itu tidak Allah dah bagi kita cuti kan. Maksudnya tidak menjadi halangan untuk kita terus beribadah kepada Allah dengan kita banyak berzikir kepada Allah dan banyakkan selawat kepada Nabi, insya-Allah. Okey, soalan yang seterusnya, seperti yang kita tahu, kita ni sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ni banyak melakukan kesilapan. Jadi dalam solat kita pun sama, pasti waktu kita solat tu pasti ada kurangnya. Jadi macam mana kita nak tampung kekurangan solat kita? Okey, kita nak tampung kekurangan solat kita. Ya, biasa kan, kadang-kadang kita pun tak jamin solat kita ni benar-benar diterima oleh Allah atau tidak kan. So lepas tu lah di Islam mengalakkan Nabi suruh kita apa? Solat sunat. Jadi solat sunat ni dia macam menampung solat-solat yang wajib kita tu. Jadi kalau kata macam ada dalam para malaikat lah di akhirat nanti, malaikat kata wahai Allah, kata sepulan ni solat dia tak betul. Lepas tu Allah kata tengok solat nafil dia, solat sunat dia. Maksudnya kita kalau kita tak ada solat sunat, boleh tak tampung? Macam selai kain, so kalau tak ada penampal boleh tak tampung? Tak ada kan? Jadi macam tu lah ibaratnya. Maksudnya kita kena ada solat-solat sunat supaya menampung solat-solat yang wajib kita, yang mana kesilapan-kesilapan yang kita tak sedar kan, yang kita tak tahu. Mudah-mudahan insya-Allah itu antara yang itu untuk bagi. Dan terutama kita buatlah solat sunat awal dan sunat akhir tu. Sunat apa? Kalau kata solat sunat awal, kalau zuhur kan ada solat awal, solat akhir kan. Insya-Allah itu ba'diyatan sunat atau awal dan akhir tu insya-Allah. Seterusnya soalan Muhammad. Mengenai yang menanyakan soalan kepada Miko, macam mana kita nak dekatkan diri kepada Allah? Nak dekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, masya-Allah, hebat soalan-soalan daripada Mawar dan Bunga ni. Okey, macam mana nak dekatkan diri? Masya-Allah, hebat seorang anak muda dah dapat nak rasa nak dekat diri dengan Allah SWT. Hidayah dari Allah SWT. Kalau semua orang dapat Mawar dan Bunga. Jadi kita nak dekat diri dengan Allah ni, pastilah yang penting ialah kita bersihkan hati kita dulu. Apa yang kita nak buat bersihkan hati kita? Bersih hati kita, boleh ke kita ambil dalam tu, kita pergi cuci hati kita? Tak boleh kan? Tak boleh. Kalau baju kita boleh pergi ambil sabun, pergi kita basuhkan, cuci. So tapi hati kita bersihkan kita dengan banyak sujud kepada Allah SWT, banyakkan zikir kan, banyak kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan jangan lupa setiap hari baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran tu Allah akan jernihkan hati kita insya-Allah. Dan mari Nabi ajar kita berdoa, ya Allah jadikan aku macam seperti cahaya, kan, di depan aku cahaya, di belakang aku cahaya, kiri kanan aku bercahaya. Jadi bila kita dapat cahaya Allah Taala ni, jadi kita mudah, maksudnya kita mudah nampak keburukan yang kita buat, kita nampak, kita
kita cepat nak buat, maksudnya kita rasa rajin nak beramal, maksudnya kita rajin nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Taala. Dan cara mana bila kita nak dapat mendekat, yang paling kita dapat dekat dengan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala ialah kita latih diri kita bangun solat malam. Solat malam tu dia kalau antara kita dengan Allah tu tak ada perantaraan. Kalau solat biasa ni malaikat akan bawa amalan-amalan kita tu kan. Tapi kalau ini kita mohonlah pada Allah terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewanya solat malam. Itu. Jadi okey. Dan soalan seterusnya, macam mana nak berjaya dalam hidup? Macam mana nak berjaya dalam hidup? Okey. Nak berjaya dalam hidup ni banyak perkara yang nak berjaya dalam hidup. Jadi kita nak berjaya macam mana? Maksudnya kita nak, hari ni kehidupan kita dah tahu. Kehidupan kita hanyalah sementara saja. Kita berjaya macam mana pun, kalau kita pilih dunia saja, kita takkan sampai ke mana. Sampai sana kita masih lagi gagal. Maksudnya sebenarnya kita kena nampak hala tuju kita ke akhirat. Orang yang berjaya sebenarnya ialah bila dia berjaya capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak berjaya tu? Maksudnya kita buat apa yang Allah suruh. Kita buat apa yang suruh, insya-Allah kita buat apa yang Allah suruh lakukan, ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan, kan? Kita dengar apa yang nasihat-nasihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut apa Al-Quran kata semua, insya-Allah kita akan capai kebahagiaan. Maksudnya kita akan berjaya bukan sahaja yang dalam hidup kita, tapi hidup di dunia ni, tapi kita nak kehidupan kita di akhirat pula, insya-Allah. Dan soalan seterusnya, tips macam mana nak tegakkan iman kita? Macam mana kita nak teguhkan iman kita? Tu dia. Ini soalan besar ni. Ini pun sama sedang menuju ni. Jadi kita pun tak jamin iman kita ni sebenarnya. Tapi apa yang perlu kita buat ialah, cara langkah-langkah ialah kita perbanyakkan amalan-amalan kita, perbanyakkan zikir kita. Jangan, kita kena buat sesuatu perkara tu konsisten. Maksudnya bukan buat hari ni zikir dalam 1000 kali, lepas tu 2-3 bulan kita dah tak buat dah. Bila kita dah tak buat, semasa-masanya ilmu tu, apa yang kita amal tu tak berkesan kepada diri kita. Tapi bila baik kita buat sedikit, tapi hari-hari kita buat, lama-lama kita akan rasa kemanisan, kebaikan yang kita akan dapat daripada tu. Kita akan, dan Allah akan teguhkan iman kita. Dan Allah nak teguhkan iman seseorang tu, nak kuatkan iman seseorang tu melalui ujian. Allah akan hantar ujian. So jangan takut bila menghadapi ujian kekecewaan, kegagalan, ujian apa-apalah yang menyebabkan kadang menangis, mengalir air mata kita. Itu adalah tanda-tanda Allah sayang kat kita. Allah nak kuatkan iman kita. Kita kena bersabar, dan apa yang kita nak buat ialah kita perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama zikir la ilaha illallah, supaya nama-nama Allah tu memenuhi ruang-ruang hati kita. Kita tak biar hati kita kosong. Dan Umi pun selalu terangkan, kita amalkan dalam surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Nak dengar Umi pun baca? Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. Masya-Allah, sadaqallahul azim. Itu dia, sangat merdu sekali bacaan buku kita. Okey,
setakat ini itu saja soalan-soalan yang Marwah dan Bunga ingin ajukan kepada Umi4 kita. InsyaAllah kalau bagi sesiapa yang dekat luar sana yang ada soalan, boleh bertanyakan kepada kami, boleh komen di bawah. InsyaAllah kami akan menjawabnya, ataupun kami akan kumpul soalan-soalan tersebut dan kami akan menjawab soalan tersebut di sesi live di kemudian hari, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak bagi Umi4 kita yang telah sudi berkongsi ilmu-ilmu yang insyaAllah akan memberi manfaat kepada kita semua. Okey, itu sahaja untuk kami pada malam ni. Terima kasih bagi yang join live kami. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.